Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sunah jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Nikmat yang besar itu adalah Allah buat kita untuk sentiasa mengingatinya dengan kita berada dalam ketaatan. Allah pilih kita untuk duduk dalam ketaatan majlis ilmu. Di saat boleh kita rehat waktu ini, kita boleh bersantai-santai, kita boleh buat apa yang kita suka. Tapi kita berikan juga peluang dan ruang. Allah bagi kita peluang, Allah bagi kita ruang untuk duduk dalam taman-taman syurga, majlis ilmu. Sesungguhnya takkan ada kerugian. Tak ada istilah buang masa, tak ada. Malah itulah yang ditekankan dalam hadis qudsi rawahu Tirmizi, yang mana Allah SWT menyuruh kita, ya abna Adam tafarruq li'ibadati amla'us sadra winau wa asudda faqra wa illam taf'al mala'tu sadra syughlan wa lam asudda faqra. Allah Ta'ala berfirman, hai anak cucu Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Jadi kita sekarang ni berada dalam zon beribadah lah ni. Kita duduk dalam majlis ilmu. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita berada dalam kondisi beribadah secara jelas. Ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Now, sekarang, al-an, ni ibadah khusus. Kita menuntut ilmu. Lagi banyak ke tak apa Ustaz? Ya, tak ada masalah. Ilmu ni makin dituntut, makin kita memahami lebih. Sebab ilmu ni dia menuju kepada Allah SWT. Dia ibarat air yang mengalir tu di belakang skrin saya tu. Air tu terjun tasik tu. Begitulah mengalirnya ilmu tu, mengalir tak berhenti-henti. Siapa yang menyatakan cukuplah, bermaksud berhentilah. Keringlah dia. Hatinya akan tandus, dia akan jauh, dia akan mengecil hidupnya, menyempit sehingga merosakkan kembali sistem kefahaman hidup dia. Sebab tu orang yang faham, orang yang tahu, orang yang melalui fasa, melalui ilmu dan kefahaman, dia akan lebih menghayati ilmu itu. Sebab itu niat kita menuntut ilmu itu bukanlah untuk mencari sesuatu faedah dunia. Kita menuntut ilmu itu adalah untuk sebenarnya mencari faedah yang menyelamatkan kita daripada kejahilan, daripada penipuan, daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita di akhirat sana. Malah asbab niat itu tadi menyebabkan dunia kita juga akan terpelihara. Dunia kita akan terpelihara. Kerana apa? Sebab kita meletakkan kefahaman akhirat itu yang utama, sudah pasti dunia kita akan terjaga. Sama majlis ilmu lah. Ilmu ni kalau di universiti pun majlis ilmu. Cuma kedudukan kita menuntut ilmu tu kerana apa? Ada ilmu yang bersifat dunia. Tapi dunia ini tidak akan ada kalau tiada penciptanya, yakni Allah. Jadi kalau kita menuntut ilmu,
dunia kerana Allah, lalu kita tak jadikan dunia sebagai matlamat kita, akhirnya kita menjadikan dunia sebagai alat yang menundukkan kembali segala perkara hal-hal dunia ni, kita menundukkan dia kembali, maka ilmu tu akan jadi ilmu yang bermanfaat bagi dia. Tetapi susah sekiranya dia menuntut ilmu dunia, tapi tidak ada padanya jiwa mengenal Allah. Wallahi dunia ini, bagi sesiapa yang mengambilnya tanpa dia mengenal dunia itu apa, dia akan terkena racunnya. Sebab dunia ni racun. Sebab apa kata racun? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah membuat satu tamsilan bahawa dunia ni racun. Dunia dan segala berkaitan dengannya. Ma fiha, semua racun. Racun apa? Yang akan memadamkan kemanisan cinta akhirat. Hati-hati. Anda belajar ilmu kat mana pun, universiti ke, ilmu tajuk, tak bunyi agama pun Ustaz. Yalah, bila tak bunyi agama tu, kita lah kena agamakan dia. Bermaksud, bil makna, kita kena ada ilmu agama dulu. Macam saya contoh. Saya belajar sekolah agama. Tengku Puan Jemaah, Samtat, Seksyen 11. 5 tahun, aliran agama. Full swing aliran agama. Ambil Pak Senawi. Ambil boleh sambung pergi Al-Azhar. Ambil Tauhid, Fiqh, Nahu, Saraf, Tafsir Hadis. Kita ambil semua. Kemudian kita sambung Fizik, Kimia, Admat. Kita ambil semua sekali. Sekolah tu memang Alhamdulillah awal-awal kita dah buat kombinasi 2 aliran. Bila kita dah ada asas agama, dah faham, kemudian kita sambung bahagian teknikal. Saya masuk architecture. Saya sambung seni bina. Di mana sekarang seni bina itu? Dibina untuk kegunaan agama. Walaupun tidak berbicara soal bangunan, tetapi kaedah pencitraan dia, kefahaman dia, itu tak lagi daripada perbahasan tentang bagaimana nak membentuk satu manfaat dalam hidup. Sebab tu kena agama dulu. Agama dulu. Bila masuk agama, pergi kepada teknikal, kemudian kita agamakan dia. Tapi Ustaz, adanya ada agama pergi teknikal, hilang dia. Ada, itu dia hidup tak beragama, dia tak dapat bimbingan. Wallahi. Alhamdulillah, waktu saya sambung kepada bidang arkitektur tu, Allah takdirkan saya, ada guru yang membimbing saya. Sehingga sekarang gurunya bersama dengan saya. Sebab itu, berguru itu menjadi kemestian, sebab bimbingan. Anda beruntung, Allah takdirkan ilmu ini berjaya untuk disampaikan ke pihak umum ni begini. Ni Allah izinkan ni, kalau tidak tak tahu juga nak sampaikan macam mana ni, nak gabungkan ilmu ni. Kebiasaan kita pisah-pisahkan macam tadi, ilmu universiti, ilmu lain, ilmu agama, ilmu lain. Sehingga akhirnya kepincangan. Nampak? Allah takdirkan saya dalam bidang arkitektur. Allah takdirkan saya dalam bidang agama. Kalau bidanglah pendidikan. Nampak tidak? Sekarang ni Alhamdulillah nak sambung. Kalau kita grade arkitektur tu bukan senang dapat 3.33 second upper class untuk orang kata apa, dalam pencapaian konteks teknikal tu. Kemudian kita nak pergi kepada agama. Sebab ilmu dunia tu satu bab dia teknikal dia, satu lapis. Kemudian kita nak isi dia. Pergilah kepada ilmu yang menjadikan ini sempurna. Sebab tu kita takkan merasa rendah, oh tak apa saya ni tak layak nak masuk sains, pergi pilih agama. Hati-hati. Dan kadang-kadang dah ada agama pula masih bangga dengan sains ni. Oh hebat, agama ni tak lengkap kalau tak ada sains. Walhal agamalah yang melengkapkan semua perkara. Jadi ingat, agama yang melengkapkan semua perkara. Tanpa agama tak ada semua. Nampak? Tanpa agama tak ada semua. Agama apa? Itu kembali kepada kebenaran Al-Quran. Nampak? Jadi, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Sebab itu, daripada situ kita kembangkan. Sebagai contoh, pada hari ini kita akan masuk dalam perbahasan penghayatan zikrullah. Bagaimana dengan ilmu agama tu, dengan kefahaman kembali kepada kebenaran Al-Quran, kita boleh mensyarahkan dalam pelbagai bidang. Tinggal kita nak detailkan. Anda nak cerita pasal apa? Sains. Nak cerita pasal apa? Structure. Nak cerita pasal apa? Malah dalam kehidupan kita banyak guna benda-benda begitu. Agama itu telah tersiap dibina. Agama telah tersiap dibina. Kerana pemiliknya Allah. Dunia ni hidup kita yang kita bina.
Allah bagi tugas, task bagi kita untuk membina kehidupan kita. Agama kita belajar je balik. Kita tinggal serapkan ilmu agama. Kemudian benanya. Agama bukan benda baru. Agama turun daripada Allah direct. Sebab tu tak boleh tambah-tambah, tak boleh ubah-ubah. Jangan, tak boleh. Kalau Al-Quran satu huruf, titik pun tak boleh ubah. Dia ada law, SOP yang dah sedia ada, ready made. Dan Al-Quran ada sebelum ada semua ni. Itu Allah, kalam qadim sifatnya. Yang kita nak belajar, duk mengaji, duk dengar ni, nak bina hidup kita, belajar ilmu agama, ambil ilmu, duk faham, serap. Kemudian pergi hidup, kahwin, ada anak, ada berniaga. Kat situ perjalanan hidup kita nak tengok dia jadi orang ke ataupun sebaliknya. Ataupun nak cari nama, dah bina cari nama pula. Orang suruh bina hidup dia, bukan cari nama, bukan bina nama. Nampak? Ini kadang-kadang bina nama. Hidup tak ke mana. Dengan isteri tak selesai lagi. Takut masih ada. Dengan harta masih duk sembah lagi. Risau masih ada. Dengan anak-anak masih terdiam lagi. Bimbang masih ada. Dengan dunia masih lagi melihat. Terlihat dia. Maka kita belum menguasainya lah. Walhal kita kena kuasai dunia ini. Bagaimana kuasainya? Hilangkan segala keraguan dia. Hilangkan segala kebimbangan dia. Hilangkan segala kekeliruan dia. Dengan agama lah. Kalau benarlah dia ini belajar ilmu agama, dia pasti hilangkan keraguan dalam jiwa dia. Hal dunia, bukan mesti kena ada dunia, bukan mesti kena ada berbilion-bilion dalam bank. Di sisi Allah, no value. Tak ada nilai. Nampak? Tak ada nilai, tuan-tuan. Dunia ni tak ada nilai. Sampai tak boleh bawa balik pun. Allah hancurkan dia. Iza waqa'atil waqi'ah. Datang hari kiamat, Allah ghanapkan semua dunia ni. Bukannya canggih benar pun dunia ni. Kita dah tercengang-cengang dengan dunia ni. Allah kalau nak jadi 10 times. Syurga paling last bagi orang yang paling last keluar daripada neraka Allah. Itu 10 kali ganda dunia. Paling last. Tuan-tuan, paling last. Pun 10 kali ganda dunia. Bayangkan kalau yang paling awal. Sabiquna awalun. Tuan-tuan. Jadi kita duk belajar ni. Tak guna kita duk ngaji, pergi dengar ceramah, selawat sana sini, kita duk buat apa benda yang kita duk ada dalam agama duk kita belajar. Tiba-tiba masih tercengang-cengang hal dunia. Masih kita tidak boleh tanggalkan minat kita kepada dunia itu beralih kepada agama. Tak ada. Malah kita beralih kerana kesedihan. Kita berpaling kepada dunia sebab sedih. Dah kena tipu dengan lelaki. Dah kena suami nak kahwin lagi, baru sedih. Dah kena rugi duit, baru nak belajar. Dah kena, dah kecewa. Sebab tu jalan menuju Allah bukan dengan kecewa. Jalan menuju Allah itu bukan dengan kekecewaan. Jalan menuju Allah itu dengan ketenangan. Selagi belum capai faham apa itu tenang, dia belum pun menuju Allah. Statement betul ke tu Ustaz? Dengan ketenanganlah menuju kepada Allah, bukan dengan kesedihan. Habis tu Ustaz, takkanlah orang yang sedih tak menuju kepada Allah. Dia sampailah tapi tak tuju. Sampai tu maksud apa? Dia datanglah kepada Allah itu. Tapi dia boleh pergi balik. Dia tak tuju. Contoh sedih-sedih dia istighfar. Lega. Memanglah sampailah. Maksudnya sampailah. Hilangkan dia punya kesedihan tu. Tapi sampai lagi ketenangan? Belum lagi. Kalau nak menuju tu, dia kena tenang. Beza kena faham ni, ayat tu tuju. Menuju. Sampai ni, baru dia start, dia orang kata baru sampai kat situ. Sampai ni bukan ending lagi dah. Dia sampai mana baru? Dia sampai dekat gate permulaan. Dah betul lah tu. Sampai tuju. Tu benda beza. Menuju tu maksudnya sudah pasti akan pergi kepada satu keadaan, satu destinasi yang jelas. Sampai ni masih majlis ilmu zikir mana dahulu kan ni kena nak kena kupahan sekali ni.
Nak kena kupas lah tu. Kalau masih bertanya ilmu dan zikir nak didahulukan yang mana? Yang duk kita faham tu zikir sebut. Soalan Puan Fatma tu zikir sebut. Zikir dengan sebutan. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang sekarang ni saya tak sebut kan? Tak ada sebut subhanallah, 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 subhanallah. Ada saya sebut tak? Tak ada. Tapi bila saya ceramah ni, masing-masing duk rasa tak macam, ya Allah hebatnya, ya Allah naklah ke Allah tu. Nampak? Maka ilmu itu membawa kepada zikir. Ilmu tu nama ingat kepada perkara yang subjek itu. Zikir tu ingat. Ilmu tu lah yang membawa kita ingat. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak ingat? Jadi bukanlah beza ilmu dan zikir mana nak dahulukan. Zikir itulah terjemahan ilmu sepatutnya. Jangan begitu. Tahu sekarang ni macam-macam majlis ilmu lambat-lambat dalam ni. Jangan buat perbandingan begitu. Jangan. Semua yang membawa kepada ilmu kepada Allah itu dikategorikan sebagai zikir. Jangan nak pilih-pilih. Habis Ustaz yang mana? Tengok yang mana Allah bagi. Dah Allah bagi masuk kuliah ni. Duduklah kat sini. Bukan. Lepas ni nak pergi. Dilema lah Ustaz. Persimpangan lah mana satu ni. Yang ini datang daripada background ni. Yang ni Allah. Jangan. Sebab tu cari ilmu. Sekarang ni ilmu mana yang nak kena utamakan? Ilmu untuk ingat. Pergilah cik. Oh, ilmu nak faham. Ni nak belajar kehidupan-kehidupan. Ni nak faham zikir lah ni. Supaya nanti belajar yang lain sama ada. Alhamdulillah. Bila ada teknologi sebagai internet, yang Facebook semua ni, anda boleh tengok ulangan. Pergi tengok ulangan, buka balik. Nampak tidak? Ini kira sebab apa soalan macam tadi timbul? Sebab sekarang banyak pilihan. Cuba kalau macam dulu tak ada pilihan. Yang itu diutamakan. Yang mana datang itulah dah ada anda terbuka page ini. Tengoklah tu. Bukan nak pilih, bukan. Scroll. Next. Tak best. Ni best. Kalau dulu tidak, mana yang ada tok gurunya itu datang. Dengar. Ni ilmu agama. Dengar. Sebab tak ada tempat lain nak pergi. Dia menuju kepada situ. Kemudian cari ilmu pula. Saya nak belajar ilmu, nak hilangkan resah ni Ustaz. Nak hilangkan resah ni macam mana ni? Datang dengar pengajian tentang hati, tentang kehidupan. Dia pun pergi cari guru tu. Macam tu. Sekarang ni banyak pilih. Banyak list lagi. Link terlampau banyak kan. Tu dia. Jadi mana yang dituju kan? Mana yang diberikan, itulah dia. Sebab tu kalau kita rujuk kepada perbahasan ilmu, itu sudah pasti menjadi keutamaan bagi segalanya. Talabul ilmu faridatan ali kulli muslimin wa musliman. Sebab tu dalam ilmu kita pecahkan kepada, dia panggil ilmu fardu'ain. Bila ada bertanya, Puan Fatma tanya tadi, dia bukan zikir tu satu perbincangan lain, tak. Dia sebenarnya ilmu tu membawa pada zikir. Ilmu itulah zikir sepatutnya. Sifat ilmu itu membawa kita ingat. Kalau kita belajar menuntut ilmu tak ingat, bermaksud kita tak berilmu lah. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Jadi sebab itu kita minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tu menunjuk pada ilmu lah tu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Petunjuk itu mestilah didasari, dimulai dengan ilmu. Jadi bila kata membawa kepada petunjuk itu, membawa kepada ilmu. Nampak? Ilmu ni kategori yang membawa kepada ingat. Sebab tu dalam ilmu disusun pula kedudukan ilmu yang utama. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, wajib bagi segala kewajipan ilmu itu adalah atas sekali akidah. Dia menjadi teras, usuluddin, tiang pada agama. Kalau mencari ilmu agama nak utamakan yang mana? Dan malah kalau kita
saya gambarkan macam ni. Saya tulis structure lah, bagi faham. Saya faham benda ni cabang dia besar. Apa yang bertanya bagus, yang bertanya tu bagus, Puan Fatimah. Yang lain pun boleh dapat manfaat dia. Macam ni. Saya bagi tahu, ya. Ni susun ni, lepas pada ni guna baik-baik. Sekarang ni kita ada kehidupan. Okey. Kehidupan tak bermakna jika tiada ilmu. Jadi kita kan ada pengisian. Pengisian kepada kehidupan itu apa dia? Ilmu. Ilmu ni kehidupan dia pecah pada dua. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Okey. Ni strukturnya. Ni strukturnya. Baik. Dunia apa dia? Yang diperlukan dipanggil syariat kehidupan. Segala syariat kehidupan. Apa kehidupan? Kehidupan dunia lah. Apa dia? Makan, minum, pakai, kahwin. Ni berpasangan. Ni kahwin ni berpasangan lah. Kalau ikutkan tiga cerita ni lah. Makan, minum, pakai ni satu bab. Kahwin satu bab. Itu. Okey. Maka jalan nak menuju syariat makan, minum, pakai ini adalah alat-alat dia. Alat-alat untuk capai kepada maksud itu. Nak masak ada alat dia. Kalau tak nak masak ada makan dia. Nampak? Jadi itu ilmu dunianya. Nak kahwin pun sama. Nak menyampaikan maksud kepada itu adalah lelaki dan ada perempuan pasangan. Itu berpasangan. Baik. Tapi syariat kehidupan ini itu hanya akan dikira bermanfaat apabila padanya itu menuju pada akhirat. Ini bermulanya faham. Itu bermula ingat itu dengan faham. Sekali lah tu Puan Hasbah Fauzi, saya tulis ringkas makan, minum, pakai, takkan nak makan tepi jalan kot. Takkan nak pakai baju tepi jalan kan. Dan nak mau pakai tu, nak sana adalah tempat nak pakai. Pakai mana tepi jalan, pakai baju. Makan mana, makan bawah pokok. Tak adalah. Makan, minum, pakai merujuk pada rumah lah, sistem perumahan. Ni saya cerita ni, kombinasi dah. Nampak? Ada ringkas kan? Saya tak nak cerita panjang bab dunia ni. Jadi allergic. Saya tak mau cerita panjang bab tu. Kau boleh ringkas lagi. Sebab tu, kita nak dunia ni sampai tahap, kalau yang mana makam karomah wali Allah tu, dia satu teka dia. Pom, jadi semua. Kita tak nak kotorkan tangan dengan susah payah dunia ni lah sebenarnya. Faham tak? Boleh tak? Boleh pakai perkataan tu. Ada orang sanggup bergelumang dengan susah dunia. Sanggup dia. Kita nak dunia ni ringkas. Sebab tu kita disajikan dengan teknologi ni sebab kita kagum, padahal sebenarnya kalau ikut pada unsur atau maksud teknologi, terjemahan kepada sifat wali. Sifat wali ni tangan dia mesin, tak payah pakai termomek. Tet jadi air. Tet jadi nasi. Tak payah tuan. Tak payah pakai kuku ke apa, tak payah. GTR pun tak pakai. Bismillah, sum sampai. Nampak? Jadi saya tak nak detailkan hal dunia ni sebab dah terlampau detail kita tengok. Hari-hari kita dengar pasal dunia. Siapa bodoh gaduh kita pasal dunia. Nampak? Allergic kita ni, tak tahu lah. Saya dunia ni ringkas je lah. Sebab tu siapa yang berurusan dunia dengan saya, make it easy, make it easy. Yes. Okay. Kita tak nak tu detail. Ingat siapa yang ada ilmu dunia yang didasari dengan akhirat, dia akan dunia jadi ringkas. Atau kata lain, bukan jadi remeh tau. Dia akan jadi expert. Expert dia ringkas tuan-tuan. Jangan salah faham. Orang expert, orang yang profesional,
kerjanya ringkas. Orang baru nak belajar, kerja dia, ya Allah. Satu-satu, lepas satu disuruh, lepas satu-satu. Ya Allah. Kita tengok, nampak? Nampak? Jadi kita nak semuanya dicukupkan. Ni saya nak baca satu hadis Nabi SAW tentang hal ini. Ada dalil tuan-tuan. Jangan kita bercakap mesti ada hak, ada sandaran. Mana boleh cakap ikut perasaan. Dalam satu hadis Nabi SAW bersyu'bah daripada Zaid bin Sabit. Ya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammatu farraqallahu alaihi amra'u wa ja'alahu faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyyatahu jama'a lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa tasud dunya wa hiya gharimah." Baik. Yang bermaksud man kanatid dunya, siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatian dia. Pusat perhatian tadi. Tempat tinggal lah, apalah, semualah detail lah. Detail. Dia macam-macam benda lah. Tempat tinggal pula, ada tempat bergantung lah pula. Lepas ini, tempat lapik dia, tempat, detailnya. Pusat perhatiannya, tujuannya, hammah, azam dia, maka Allah mencerai-beraikan urusan dia. Farraqallahu alaih. Mencerai-beraikan urusannya. Farraqallahu alaih, dan menjadikan kemiskinan ada di hadapan matanya. Dan tak ada satu pun datang kepadanya kecuali yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan wa man kanatil akhirah niyatahu jama'alahu. Siapa yang menjadikan niat akhiratnya sebagai tujuan, maka Allah akan menyatukan urusannya semua. Allahu Akbar. Man kanatil akhirah niyatahu jama'alahu amrahu wa ja'ala ghinahu fil qalbi wa atasud dunya wa hiya raghibah. Barang siapa yang berjaya menjadikan akhirat dia tujuannya, maka Allah menyatukan urusannya dan melimpahkan kekayaannya di dalam hatinya, lalu dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Masya Allah. Tuan-tuan, mencerai-beraikan urusan. Kita penat-penat buat. Tak selesai-selesai masalah. Itu hadis yang satu. Yang satu lagi hadis, man ja'alal humuma hamma wahidan hammal amad wahidan hammal ma'ad kafahu Allah hamma dunya. Wa man tasha'abat bihil humum fil ahwalid dunya lam yuballillahu fi ayyi audiyatihi halak. Barang siapa yang menjadikan semua tujuannya hanya satu, yakni kembali kepada Allah, man ja'alal humuma hamma wahidan, nak balik pada Allah dia tujuan dia satu, maka Allah akan mencukupkan baginya keperluan dunianya. Hammal ma'adi kafahu Allahu hamma dunya. Allah akan cukupkan keperluannya. Masya Allah. Kita duk sibuk nak cukupkan keperluan dunia ni dengan cari dunia. Walhal Nabi kata ni, daripada rawahu Ibnu Majah, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang menjadikan humuma hamman wahidan hammal ma'ad kafahu Allahu hamma dunya. Allah akan cukupkan semua keperluan dunia. Dan barang siapa wa man tasya'abat, siapa yang menjadikan bercabang-cabang dalam keperluan dunia ni, wa man tasya'abat bihil humumu fil ahwali dunia. Dia macam-macam pesen nak dia ada syariat kehidupan ni. Macam-macam benda dia panggil kemahuan dia dalam kehidupan dia. Allah, Nabi kata apa? Bercabang-cabang. Wa man tasya'abat bihil humumu fi ahwalid dunya. Dan siapa yang menjadikan tujuannya bercabang-cabang dalam berbagai kehidupan dunia, lam yubalillah. Allah lam. Lam ni tuan-tuan, dalam hadis ni mengatakan lam ni, kalau kita rujuk suratul Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Dia bukan la lagi. Lam ni pasti tidak boleh. Lam yubalillah. Lam ni, maka Allah tak akan pedulikan dia. Buatlah macam mana, Allah takkan pedulikan dia.
Lam yubalillah. Allah tak pedulikan dia fi ayyi audiyati halak, kat mana dia nak mati. Lantak kamu lah. Macam tu lah. Di lembah mana buminya ia nak binasa. Nak tertungging sana ke apa, kau pandai kamu lah. Lam yubalillah. Allahu Akbar. Sebab tu kadang-kadang ada orang, dia beria nak cari ilmu dunia. Kemudian dia rasa, padahal semua dah sokong dah. Suami sokong, semua sokong, follower juta-juta. Tapi still feel lonely. Still nakkan satu appreciate daripada orang. Masih rasa tak puas. Itu maksudnya something wrong. Ada ketika, dia ni, orang macam biasa, orang tak support sangat pun. Tapi dia punya kepuasan dia, tuan-tuan, cukuplah. Nampak tidak? Sebenarnya kita berusaha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak cerita apa ni? Saya nak cerita tadi bila detail tadi tengok. Ada hadis dia, tuan-tuan. Kita nak orang yang betul-betul ada kehidupan, ada pengisian, hidupnya berisi dengan akhirat. Ilmu akhirat. Ilmu akhirat ni apa? Kita nak cerita ilmu ingat. Ni nak cerita tentang ingat ni. Bagus juga bertanya tu kan. Kita terus. Jadi, bila kata ilmu ingat ni, ingat apa? Ingat yang utamanya ni Allah. Sebab kita ni sifat lupa. Jadi kita naklah ilmu ingat. Ingat ni dengan apa? Dengan hati. Jadi adalah belajar nanti ilmu membersihkan hati. Sebab kalau hati dia kotor dengan dunia ni, sibuk dengan dunia ni, maka terhalanglah dia untuk ingat. Sebab tu dia tak boleh ingat tu. Sebab hati dia sibuk. Sebab tu kita, kalau boleh, kita tak nak dunia ini terlampau detail. Siapa yang sedang mengikuti pengajian ni, jangan cerewet bab dunia, please. Kalau anda nak betul-betul faham apakah yang dimasukkan tentang perjalanan menuju pada Allah. Kalau anda cerewet bab dunia, you are in problem. Dan dia belum sampai makam kepada tahap dia orang kata apa, mempergunakan dunia. Sebab ilmu dunia perlu ada. Sepatutnya bila ada ilmu dunia, menyebabkan dia boleh mengurus dunia. Sepatutnya. Kenapa kena ada ilmu dunia? Nak mengurus dunia. Ilmu akhirat ni apa? Nak pergunakan dunia. Itu ayat dia. Masih dua-dua dunia juga kan? Kita ringkaskan. Ilmu dunia untuk uruskan dia. Ilmu akhirat untuk pergunakan dunia. Untuk pergunakan dunia. Malah kalau anda tiba-tiba ambil ilmu dunia dulu tanpa mengutamakan akhirat, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Bermaksud anda akan dipergunakan oleh dunia lah. Anda tidak akan menguruskan dunia. Ilmu dunia asalnya nak menguruskan. Tu yang belajar ilmu dunia tu yang tadi university tu kan. Gilah university pun. Tak ada masalah pun. Jadi bila kata ilmu dunia, kita sepatutnya urusan kita semakin mudah, ringkas. Tidak ada ilmu dunia kan. Tetapi tengok, dia ni macam tak kena je tengok. Itu tak kena, ni tak kena. Ada je tak kena. Bermaksud dia sedang dipergunakan oleh dunia. Contoh ilmu dunia, ilmu duit. Ilmu nak cari duit. Okey, silakan. Sepatutnya teruruslah duit dia. Kan? Teruruslah duit dia. Selesailah masalah duit dia. Ilmu duit untuk menyelesaikan masalah duit. Sepatutnya. Tengok macam makin cari duit nampaknya. Makin belajar ilmu duit, makin cari duit. Lah, ingatkan dah pandai urus duit. Rupanya, kalau dia ambil ilmu dunia, tanpa dia memahamkan apa tujuannya dengan ilmu akhirat, bermaksud dia sedang dipergunakan oleh dunia. Walaupun mulut hanya berkata, buat ni kerana Allah. Nampak? Kerana Allah. Memanglah sebut bolehlah. Ilmu faham bukan sebut. Sebut belum tentu faham. Contoh, sebut sejuk. Kan? Sebut sejuk, faham sejuk. Beza. Sebut sejuk, faham belum tentu. Sebut sejuk, dia mungkinlah dia ada pengalaman sejuk. Sebutlah sejuk tu.
Kalau faham sejuk, dia boleh datangkan sejuk tu. Macam nak datang sejuk? Nak pula je engineer. Dia beli aircon, dia beli ini, dia buat kondenser, dia ni. Okey, gedemak. Siap boleh jual pula tu. 2,000 lebih. Boleh jual sejuk? Boleh. Aku jual sejuk pun. Canggih. Dia faham. Dia dapat ilmu sejuk. Dia faham. Yang kita tahu sejuk, tahu sebut dia. Nak sejuk lah. Sejuk kan dulu kan kat tempat tu? Iyalah. Sejuk lah. Kita masih makam sebut. Tak reti urus lagi. Dipergunakan ada. Air tak boleh lah. Air panas je. Air ngenyah lah sikit. Itu dipergunakan lah tu. Orang yang ada faham tentang sejuk ni, dia mesti belajar tentang suhu. Dia belajar tentang aliran udara. Dia belajar tentang tekanan dia. Kalau tak ada aircon pun dia buka tingkat. Dia faham mana tempat yang panas, mana tempat yang sejuk. Dia tahu dah. Dia kira-kira tu dia tahu. Kan? Yang kita lagi parah. Nak sejuk ais. Lagi parah. Nak sejuk dia fikir ais. Fikir ais. Universiti Kehidupan. ARF ni Universiti Kehidupan. Sambung belajar kat sini. Sampai bila? Sampai kembali ke rahmatullah. InsyaAllah. Akademi ni akan apa orang kata, ditambah nilai menjadi universiti. Ini semua qadar Allah. Kerja Allah lah. Sebab tu kaedah kita nak belajar. Bukan tunggu kos, bukan tunggu masa. Ni sebab tu pengajian ni setiap masa belajar. Ini Allah nak terjemahkan lah ni kan. Kadang-kadang kita, ya Allah, tak habis-habis belajar. Ya, inilah ilmu akhirat. Ilmu dunia habis. Apa ciri ilmu dunia dan akhirat? Ilmu dunia habis. Ilmu tentang duit habis, tuan-tuan. Anda nak belajar tentang apa sangat? Saya satu ketika tu pergi bagi training tentang duit dekat satu kumpulan. Saya tanya dia, kalau masih merasakan duit tu habis, belum ada ilmu tentang duit. Ambil, tuan-tuan. Kena ingatkan dah tega sangat pegang juta-juta. Ni cari duit ni sebab duit habis ke sebab duit ada? Sebab tak ada, tak habis ngaji lagi. Pening dah dengan kita duit ada je. Duit ada je, ada. Sebab apa? Sebab apa duit ada je? Sebab ada yang mengadakan. Kami ada suhu dia. Kita plug in suhu dia, sejuk dia. Ais adalah sekejap lagi. Ilmu apa? Ilmu rezeki. Ilmu rezeki. Belajar ilmu rezeki. Tapi parah juga ilmu rezeki ni. Dia dunia kan juga. Ilmu nak jemput lah. Ilmu nak lariskan rezeki lah. Ya Allah. Orang suka belajar ilmu rezeki ni. Supaya pergunakan dunia ni. Bukan dunia pergunakan rezeki. Bila kita faham bab rezeki, yang tak habis-habis mengaji bab rezeki ni, bab rezeki ni belajar tentang apa? Tentang Allah, pemilik. Dunia ni akan tunduk pada rezeki. Mana pernah ikan habis di laut? Sebab rezeki kata jangan habis. Rezeki bagi order. Duit mana pernah habis, tuan-tuan? Yang habis duit kita. Maaf, baki tidak mencukupi. Itu saja. Kita pun, baiklah, saya maafkan. Itu je. Tapi kat bank, pernah dengar bank habis duit. Walaupun dia tak ada nilai tengah rendah. Tak pernah lagi lah, tuan-tuan, bank habis duit. Siapa ngaji bab duit sini? Cuba. Pergi cari. Mana ilmu tentang duit ni? Sekali pandang dia habis, dia titik. Habis. Ilmu dunia ni, ilmu habis. Noktah. Ilmu dunia, ilmu yang ada bentuk, ada titik. Titik habis lah. Ilmu akhirat tak ada. Sebab tu nak tahu sifat ilmu akhirat, dia takkan habis-habis belajar. Dan dunia itu diakhiratkan, sudah pasti kupasan dunia dia takkan habis-habis sebab dia ada kaedah bercerita tentang akhirat. Betul. Ini asyik cerita saya dunia balik. Macam mana nak tarik duit? Okey, sekarang kita pergi pada rezeki. Sebenarnya cerita saya duit. Lepas tu buat, tak jadi. Tak jadi. Nampak? Jadi sedang jemaahnya Allah Ta'ala. Sebab tu akhirnya, kat sini kedudukan dia. Jadi, bila sebut tentang ilmu, maka sudah pasti pengisian hidup tu ilmu. Jadi yang memegang kepada kehidupan tu adalah akhirat. Ilmu akhirat. Kita susun balik. Ilmu akhirat. Yang mana ilmu akhirat ni menjadi isi dia. Maka dikelilingi oleh ilmu dunia.
Ilmu dunia ni kulit. Jangan lagi, akhirat ni semua isi sebenarnya. Tak ada nak cerita bab solat tu kulit lagi. Bab akhirat sebenarnya semua isi. Dia bukan kulit. Akhirat semua isi. Sebab akhirat membawa pada pahala. Asal-asal pahala semua isi. Ilmu dunia asalnya luar semua kulit. Jadi kulit saja tanpa isi, tak ada apa-apa lah tuan. Dapat kulit je lah. Kulit manggis. Mana manggisnya? Tak ada. Allah ruginya. Orang nak, yelah kita jumpalah juga kulit. Makanlah isi dia. Dia ambil kulit buat apa? Ustaz kulit manggis, Ustaz buat kopi. Kopi dah tak ada. Orang tujuan ada buah manggis, nak makan buah dia. Kulit tu sebab kita nak fikir ada kegunaan lain. Ni isi tak makan, makan kulit. Takkan pelik namanya. Kan? Salah lah. Okey, baik. Jadi, ilmu kulit, ilmu luaran ini, dia ada had dia. Ilmu akhirat tanpa had. Susunannya begitu. Baik. Bila sebut tentang akhirat pula, yang menyebabkan semua ilmu itu menjadi diterima, itu ilmu akidah. Jadi, susun. Akidah. Akidah. Itu dinamakan usuluddin, asas agama. Dia asas kepada agama. Nampak? Baik, terjemahan akidah agama ni pada mana Ustaz? Kita buat pula satu lagi layer. Apa dia? Kehidupan. Dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Jadi kehidupanmu menterjemahkan akidahmu. Akidah ni tentang apa pula? Qalbu. Qalbu lah tentang hati. Okay, baik, sekarang ni pengajian ni nak bantulah, bukan kata nak kata suruh. Ni hati-hati sebab kita tak nak promosi. Saya cukup jaga-jaga kalau kita bimbang promosi diri ataupun ilmu ni. Sebab begini, kita tak nak ada apa-apa intention. Kita nak pertahankan ilmu. Okay, jadi sekarang ni, kehidupan ni sangat berkait dengan agama. Agama sangat berkait dengan akidah. Akidah sangat berkait dengan qalbu. Sekarang ni, bila sebut qalbu, akidah, agama, kehidupan, dia sangat berkaitan. Dia menjadi ilmu teras. Jadi, bila sebut tentang hakikat kehidupan, dia ilmu yang teras lah. Anda nak belajar ilmu lain tu, dia akan jadi ilmu dahan. Faham? Janganlah tinggalkan teras pergi ambil dahan. Dah nak berpaut kat mana? Bukanlah kata tetaplah dengan ilmu saya. Kan nampak sangat pula. Faham? Dia ibarat pokok lah. Bangunan lah. Ibaratnya begitu tuan-tuan. Sekarang ni teras dia. Teras ni tidak boleh ditinggalkan. Anda nak kembangkan, saya nak kembangkan dahan ni, silakan. Ni ilmu-ilmu cabang dia. Furuk dia. Gila. Yang masalahnya, dengan tiang-tiang pun tinggal. Macam mana? Ada cerita pasal kehidupan? Ada fokus? Tak ada pula. Bila macam tu, kena tahulah bezakan ilmu tu, kena tahulah keutamaan. Ini kehidupan anda. Perbahasan hakikat kehidupan. Ada bicara soal akidah? Ada Ustaz. Dah. Akidah juga cerita. Kalau anda nak mendalami akidah, tambah saja perbahasan tentang akidah. Tapi masih lagi memegang kepada kehidupan. Masih tidak meninggalkan perkara ini, ilmu ni. Yang lain tambahan-tambahan lah ilmu. Ini tambahan-tambahan lah ilmu. Kalau nak tambah lagi, cabangkan je lah. Hafazannya kat sini, bubuhlah nak hafazan ke? Nak berwirid ke? Yang tadi sebut tadi wirid. Nak berwirid ke? Nak ikut ustaz ni wirid? Nak betulkan ini? Ada cabang. Pergi, dia ada yang cabang halus, ada yang cabang duduk pada dahan. Ni dahan, dia dahan. Utama juga ni ustaz. Tak, pergilah dahan. Dahan dia. Dahan-dahan besar. Dan semuanya diperlukan. Maka susun nak ikut keutamaan. Ada yang perlu dengar ulangan. Ada yang perlu dengar waktu live. Susunlah. Ini cara susun. Bukan kita nak promosi,
Belajarlah ilmu saya ni. Saya mana ada ilmu. Tapi ilmu tu berkisah tentang kehidupan. Mana boleh tinggal. Sebab tu saya pelik. Lah, dah tahu dah ke? Ustaz, saya dah ada ilmu lain dah. Ilmu apa kamu belajar? Patutnya kalau betul kehidupan dia tak tinggalkan, dia tambah. Silakan nak tambah. Ilmu tu mestilah bertambah. Betul lah tu. Itu nama faham. Nampak? Dan kehidupan ni juga, kalau kita lihat, ini menjadi aspek utama kepada seluruh amalan. Sebab yang akan memegang kehidupan itu amalan. Yang memegang amalan itu adalah kehidupan. Terbalik. Yang memegang amalan itu kehidupan. Hafazan dah apa Ustaz? Dah contoh. Tak ada saya ditengok kat sini. Contoh tu. Bukan dah hafazan tu dah apa. Sebab hafazan tu bukan kewajipan. Kalau ikut hukumnya ni wajib. Yang teras ni wajib. Yang dahan ni adalah sunat. Okey. Yang teras ni semua yang wajib. Saya letakkan wajib lah. Dahan sebab dia besar kan, sunat. Wajib, dia tak ada sunat, togel lah pokok tu kan. Jadi buat yang sunat. Belajar yang sunat. Yang hukumnya harus, tu bubur. Yang harus ni banyak ni, ranting ni. Ni harus. Yang haram, jangan masuk. Ada ketika sunat boleh jadi wajib. Mubah. Contoh perkahwinan. Sebelum dia jadi sunat, dia hukumnya mubah. Itu tengok kehidupan pula. Itu cerita buat hukum lah ya. Oh, nak kena lukis. Sila-sila lukis. Ni apa asal saya letak dekat ranting. Pokok saya... Tak apalah. Kalau payah nak lukis pokok, senang je. Ni saya ajar lukis pokok senang. Nak juga. Tak payah lukis, tulis je. Pokok. Dah, siap. Okey, buat cabang kat situ. Tu je macam tu. Okey. Lepas tu buat cabang macam tu. Dia pandangkan daripada atas dia panggil. Tu. Nampak? Macam tu. Betul? Buatlah daun-daun kat sini. Dan semua ni kena sempurna lah. Dia kena lengkap, dia tak boleh pisah-pisah ya. Lepas tu buburlah sikit. Apa dia? Hasil daripada belajar tu, letaklah buah dia. Inilah buah-buah dia, kemanisan itu. Anda dah merasai dah halawatul iman. Kemanisan tu lah hasil daripada pokok ni. Hasil daripada pokok lah tuan-tuan. Akar yang bagus. Sebab tu kata Buya Hamka, pokok yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nampak? Nampak gitu ni. Daripada atas ni lagi jadilah ranting keluar daripada situ juga. Daripada pokok. Dia semua daripada pokok lah. Pokoknya tu. Dia memang semua daripada akar ni. Akidah dia naik jadi. Dia naik ke sini. Dia naik ke sini. Dia naik ke sini. Nak tengok lagi hebat manfaat dia nanti kita cerita buat tabligh. Sampai orang kat bawah ni, siapa yang duduk dengan kita dapat manfaat. Dapat manfaat. Inilah kita pokok kehidupan. Nampak? Tu kalau pokok. Kalau misalnya kata konsep bangunannya tiang. Asas dia. Tentu asasnya. Yang tiang-tiang ni. Inilah umpama dahan tu. Sebab tu solat itu tiang. Akidah itu adalah asasnya. Ada asas tak ada tiang, tak dinamakan binaan. Jadi buatlah atapnya untuk jadi sempurna.
maka jadilah satu binaan. Ni ringkaslah. Kalau nak tambah lagi, tambah. Besarkan lagi. Besarkan lagi. Jangan tinggalkan asas. Buatlah apa-apa nak buat atas ni, buatlah nak kembang ni tu ke, nak naik ke atas ke. Yang penting jangan lari daripada asas. Kan? Nak buat tambah lagi, tambah. Yang penting asas ni tidak boleh ditinggalkan. Setiap kali pengembangan pada suatu perkara, asasnya juga akan berkembang. Ini asas ni yang dalam. Ya. Cara dia. Dan ini semua ni adalah terjemahan ingat. Sebab ingat, tidaklah dikira beramal jika dia tidak ingat. Sebab tu ingat juga yang mendorongnya akal. Sebab tu banyak nanti akan ukuran tentang yatafakkarun. Yatafakkarun ulul albab. Ya. Okay. Jadilah dia satu binaan. Maka duduklah kita di dalam ini dengan elok-elok. Jangan ngacau orang. Kan? Setiap kali penambahan itu akan bertambahlah asasnya. Asasnya tetap jangan ditinggalkan. Jadi nampak, kehidupan tu jangan ditinggalkan. Perbincangan kehidupan. Dan tanda ilmu itu, apa ciri akhirat itu, dia tak habis. Jadi perbincangan tu takkan habis. Jadi sentiasa kita akan kaitkan. Ini tak buat lagi tingkapnya. Buat detailnya kan, jadilah rumah betul. Kan? Ini nampak tak? Dia asas-asas macam ni kan. Hidup ni macam lukisan lah tuan-tuan. Asalnya kosong macam ni kan. Kemudian kita duk isi dia dengan pengisian-pengisian, maka jadilah dia punya perubahan-perubahan itu. Pengisiannya pula mesti mengikut kadaran dia. Mengikut apa yang telah ditentukan. Faham? Dia ni kita lukis sini nampak rumah dah. Sebab ada orang tak nampak rumah, kita nampakkan jadi rumah. Tak apa. Nak nampak rumah ya? Ambil sini. Kita bagi jadi rumah. Tak ada masalah. Dan semua ni takkan terbina kalau tak ada asas. Dan kita takkan nampak kegunaan dia. Kalau kita tidak faham apa tujuan pembinaan dia. Orang pun nampak, oh macam ni Ustaz, ada gelas, ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Nah, itunya sebenarnya. Tengok bangunan nampak pencipta. Tengok bangunan nampak pencipta.
Baik. Jadi sedang jemaah yang Allah Ta'ala, begitulah. Dan kalau tengok asas ni, inilah ingat. Kalau asas ni duduk pada ingat. Jadi zikir ni dirujuk kepada ingat. Tengok tuan-tuan, dengan ingat itu sebenarnya terjemahan daripada faham. Sebenarnya bila dia faham, sebab daripada asas ni dia mesti tahu nak buat apa. Daripada ingat itulah akan zahirnya setiap perkara yang berada di atas muka bumi ni. Daripada ingat itulah dia faham. Asal dia ingat. Cabang ilmu kalau dah agak lusuh perlu diganti dengan jalan. Betul ke Ustaz? Ilmu yang membawa kepada asas yang benar, sudah pasti cabangnya akan jadi kuat. Jadi kalau misal kata cabang itu dia rapuh, dia ada rosak, maka dia akan bertumbuh cabang yang baru. Sepatutnya cabang itu jadi kuat. Bermaksud apa? Ada kerosakan, kepincangan pada cabang-cabang itu. Dan sudah pasti sebenarnya, kalau daripada sebab tu dia mesti akan bermula dengan asas yang benar. Baru cabang ni juga akan menjadi cabang yang baik. Dan luaran itu ukuran daripada apa yang dibina dari dalam. Ada luarannya ni nampak zahirnya luas. Ada luarannya nampak zahirnya kecil. Tetapi asasnya yang menjadi keutamaan. Jadi yang kita nak tekankan perbincangan ni adalah membina asas dan bagaimana nak menegakkan penzahiran kepada asas itu, iaitu menzahirkan ingat. Itulah perbahasannya insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut tentang macam tadi pokok tadi, dahan tadi. Itulah dia, kita menjaganya, kita membajanya agar dia menghasilkan satu ekosistem yang baik. Maka yang dijaga itu pertama akarnya. Dibajanya pada akar. Akar ni dibaja, diperhalusi, dihayati. Yang menyebabkan contoh dahannya boleh rosak tadi, boleh rosak ni adalah ancaman luaran. Serangan. Di sinilah ada jaga, ni akarnya baja, maka hasilnya dijaga. Ni dijaga. Inilah dijaga dengan amalan yang benar. Dijaga dengan kefahaman yang benar. Supaya dahannya, rantingnya, daunnya semua ini tidak mendapat ancaman. Jadi amalan yang benar itu juga menjadi protection. Itulah jadi protection balik kepada pokok ini. Dan amalan ini sudah pasti diasaskan dengan iman yang kuat. Jadi dia beramal dengan yakin. Sebab tu orang yang faham, dia akan menghasilkan amalan yang istiqomah. Amantu billah sumastaqim. Jadi ancaman-ancaman luaran ini yang kita kena jaga, kerana ancaman ini akan merosakkan. Walaupun dia akan rosak sama ada dari luar, daripada dahan, ranting, atau dia akan rosak kepada ancaman dalaman, pergi kepada dasar. Jadi luaran-luaran, sebab tu dia tidak boleh rosakkan dari dalam, melainkan dalam tu disebabkan kelemahan kita sendiri, kejahilan kita sendiri. Itu dia. Yang mana disebabkan oleh dalam ni kegagalan kita memahami akan asas yang benar, maka ancaman luar tu boleh senang masuklah. Itulah dia. Baik, jadi sedang jemaah yang mulia Allah, begitulah sikit sebanyak perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Itulah dia tentang bagaimana kita nak kupas tentang bermulanya ingat itu dengan faham,
dan faham itu teras kepada pembangunan ibadah atau kehidupan, yang mana teras kepada kehidupan tu tadi adalah berbalik kepada pembincangan tentang akidah, akhlak. Dan ini tidak boleh ditinggalkan, tuan-tuan. Mesti berpanjangan dan berterusan. Di samping kita menambahkan lagi cabang-cabang yang lain supaya dia berkembang elok. InsyaAllah begitu saja perbincangan kita pada pagi ini. Mohon ampun maaf di atas segala kekurangan. Tak kata itu kurang bicara daripada saya. Kurang sana sini. Hanya Allah Ta'ala sajalah hanya mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan jemput hadir pada petang ini. Kita ada kuliah asar. Anjuran surah An-Nur. Pada pukul 5.30. Jemput hadir semua insyaAllah. Baik, itu saja. Sehingga kita bertemu pada siri yang berikutnya. Mohon kepada Allah Ta'ala istiqomahkan kita semua untuk terus berada dalam jalan ketaatan insyaAllah. Aku luqali haza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.